Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antahu janazah syaita sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan AJK Pentadbiran Surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di pagi ni kita berjaya ya. Maknanya kalau kita dapat bangun subuh, Allah berjaya kita. Nah, kita dapat solat subuh berjemaah, itulah kejayaan kita dah bermula di hari ni. Nah, tinggal lagi kita topak. Nah, kita topak lagi sikit lagi. Kita boleh jemaah Zuhur, jemaah Asar, jemaah Maghrib dan Isyak. Kita berjaya sepenuhnya insya-Allah ya. Jadi di pagi ni tuan-tuan, alhamdulillah saya di pagi ni saya di pagi ni suara agak berubah sikit ya. Kerana saya makan minyak zaitun. Nah, so makan minyak zaitun, suara saya jadi berubah sikit. Saya teringat waktu saya belajar di Maghribi dulu, saya biasa goreng telur dengan minyak zaitun. Lepas tu makan dengan roti. Tapi pak kita ni goreng telur dengan minyak zaitun, makan dengan nasi, berubah suara. Baik tuan-tuan, di pagi ni insya-Allah dah kita tengok nak ambil keberkatan kata-kata ulama. Nah, Allahu Akbar, ulama kita Syed Ahmad Saqaf. Di pagi ni kita nak tengok pula bagaimana nak belajar untuk mendapat ilmu. Nah, bagi kita tengok perkara yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Kata Syed As-Saqaf, perkara yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Nah, orang nak belajar ilmu ni, dia kena ada. Dia tak boleh datang, nah, hati tak ada ikhlas dengan Allah, rumnyana kat tiang. Nah, lepas tu duk bela lah ustaz nak habis-habis, tak habis-habis lagi ni. Dah tak dapat ilmu, tak masuk, Tuhan tak bagi. Nah, maka sebab itulah kita kena beradab. Nah, Allah kita ni beradab ni penting. Duduk dengan mengadap kepada guru, dengan dalam hati sentiasa ingat kepada Allah. Ilmu ni bukan hak ustaz. Ustaz tak boleh bagi ilmu. Tak boleh nak bagi ilmu. Hanya mampu beritahu. Mampu beritahu. Tu je. Itu kerja Nabi. Nabi kita dan Nabi-Nabi sebelum ini. Itulah kerja Nabi. Jadi kita nak menghayati hidup Nabi, menghayati kerja Nabi. Sebab itulah selama mana dunia ni ustaz-ustaz ada, tuan guru ada, ustaz-ustaz ada, insya-Allah dunia ni akan, ilmu tu akan sampai. Kerana ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi kerja-kerja Nabi. Itulah ulama. Tugas dia, tugas ulama membawa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka menjadi hak di atas mereka yang menuntut hukum ahkam ilmu itu
Tengok muka surat 19 tuan-tuan. Perkara-perkara diperlukan oleh penuntut ilmu, maka menjadi hak di atas mereka yang menuntut hukum ahkam ilmu itu menetapkan kaedahnya supaya dapat mengembalikan cabang-cabang dan juzuk ilmu yang tersebar. Ya. Jadi dia kata kaedah nak belajar ilmu ni tak kira lah di pondok-pondok, di universiti, di mana-mana pun pertama kali menetapkan kaedah. Kaedah dulu. Sudah. Menetapkan kaedah dulu, barulah kita kembalikan cabang-cabang dan juzuk-juzuk ilmu yang tersebar. Seperti mana dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair yang dikarang oleh As-Suyuti, dia bawa kaedah-kaedah. Sebab itulah kita tengok kaedah. Samalah kalau kita nak belajar ilmu ni pun kita fokus di kaedah dulu. Apa yang kaedah duk bentang tu, dari kaedah tu lah dia pergi kepada juzuk-juzuk. Dia pergi kepada cabang-cabang. Sebab tu kita kena lupa kaedah. Pegang kaedah tu dulu. Kaedah tu penting. Maka sebab itulah bila kita belajar ilmu, kita kena tahu. Pertama kali kita nak pegang apa the main core. Kaedah di situ. Dari situlah dia akan memancar pergi kepada juzuk-juzuk ilmu. Baik, kata Syekh Alawi lagi, kemudian diberatkan dengan memperbanyakkan menghafal cabang-cabang itu untuk melekatkan pada ingatan. Seperti saya cerita kat tuan-tuan lah. Saya dulu penyelia saya, master saya Ustaz Saleh Haji Ahmad. Abang kepada Sinato Ustaz Idris. Tu dia jadi penyelia saya masa buat master di USIM Melaya. Dia kata fiqh senang je. Kita pegang satu kitab fiqh, memahami kaedah-kaedah dia, yang lain tu senang. Sama je dia kata. Kita hadam sungguh satu fiqh, tak kira lah nak ambil apa. Katakanlah kitab I'anatul Talibin, kita anak kita I'anatul Talibin, mahir betul-betul makam kaedah-kaedah dia, yang lain tu sama. Itu kaedah dia. Sebab tu Ustaz Saleh Ahmad sedap fiqh. Allah, fiqh dia jangan. Memang fiqh dia Masya Allah. Masa saya duduk belajar USIM Melaya, menulis buku tak berhenti, aktif sungguh. Nulis buku, tulis, Masya Allah. Sibuk mengajar, sibuk, tapi kerja dia menulis jalan. Allah, Masya Allah sungguh. Itulah Syekh Alawi pun gitu juga. Dia kata pegang kaedah, yang lain tu, juzuk-juzuk tu, cabang-cabang tu dia akan dapat sendiri. Dan dia kata ilmu untuk melekatkan pada ingatan mereka. Kemudian diberatkan dengan membanyakkan menghafal cabang-cabang ilmu untuk melekatkan pada ingatan, maka dapat membuahkan banyak ilmu tanpa henti. Bila kita ingat kaedah, daripada kaedah tu memahami juzuk-juzuk cabang-cabang, lepas tu dia mari pada ingatan kita dapat membuahkan banyak ilmu tanpa henti. Mari kita bina di atas kaedah. Itulah zaman kita belajar universiti dulu pun sama juga. Kaedah, kita hafal kaedah, lepas tu mari. Tak berhenti-berhenti ilmu mari. Kita guna kaedah tu, dia mari. Dan sekatan. Kerana antara adab setiap penuntut menghafal apa yang dikehendakinya, justru kata syair. Dia kata kerana antara adab setiap penuntut menghafal apa yang dikehendakinya. Itu adab. Ilmu kita kena menghafal. Kena menghafal. Bila kita menghafal, saya teringat lagi zaman ustaz mengajar di sekolah menengah dulu, dia kata al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari.
Dia kata ilmu yang tidak beramal seperti pokok yang tidak berbuah. Mana ilmu yang tak ada amal, sama dengan pokok tak buah. Pokok tak buah tu apa? Nah, tak buah. Tak. Maka ilmu yang kita belajar tu tak ada manfaat apa kalau kita tak beramal. Nah, maka sebab itulah kita nak beramal dengan ilmu. Nah, tapi sedap. Nah, kalau kita makan tom yam, kita sedap. Tapi kalau kita ada ilmu, kita beramal, Allah sedap lagi, sedap. Sedap. Beramal dengan ilmu ni sedap. Sebab tu kita kena usaha mencari ilmu. Nah, kena cari kutip ilmu, lepas tu mengamalkan. Allah sedap. Kita beramal dengan, kita buat ibadat dalam cerah. Istilah dalam cerah ni maksudnya kita memahami. Nah, kita faham, kita lakukan dengan kita faham. Allah sedap, lebih pada makan tom yam lagi. Itulah orang ulama-ulama dah kita tengok Allah lepas solat, lepas solat. Allah tak puas solat. Nah. Lepas solat, lepas solat pula berzikir lagi, duduk tangan wasabah ni dah. Kata kita pun segan nak jumpa dia, lama-lama segan. Nah. Saya ingat jumpa Tuan Guru Haji Salah Sik sekali, zaman lama. Zaman tu saya duduk mengajar di Kedah lagi dah. Zaman tu suka ziarah ulama-ulama, suka dah. Ambil berkat ulama-ulama. Pergi ziarah Ustaz Salah Sik. Pergi, alhamdulillah dia bagus, maksudnya tak ada payah-payah dah. Pergi ada orang pesan ke orang, mungkin ni setiap usaha dia ke apa dah. Dia duduk pondok tu kata nak jumpa dia, pergi raya, dia pergi beritahu kepada Ustaz Haji Saleh, keluar dah dia. Jumpa dengan dia, datang nak ziarah tu. Nah, tak hidup lama dah. Sekejap je cakap dia. Dia kata, tak apa dah, ada kerja nak buat sikit. Mana dia nak berzikir. Kita boleh berjumpa masa dia bagi tu pun syukur. Tuan Guru dah, Tuan Guru, Allah. 15 minit nah. Cakap semang gini. Alhamdulillah. Dah dia kata, tak apa dah. Nak. Dia pun masuk dalam bilik. Tak ada masa. Bagaimana kalau kita banding dengan di Barak ni? Di Barak dia ada satu kementerian, Ministry of Loneliness dia panggil. Menteri yang menjaga orang perseorangan, orang yang risau, orang yang maksudnya bila tua ataupun orang yang penyakit seorang duduk seorang dah. Tu. Menteri tu, yang lantik menteri untuk jaga. Kan banyak dunia sekarang kadang-kadang anak dibuang mak di kebajikan masyarakat dah. Anak dibuang ayah di kebajikan masyarakat. Duduk menengung, merenung ayah. Merenung Allah. Di Barak banyak sekali dah dibawa mak ayah diletak di kebajikan masyarakat. Social welfare dia panggil, geletak kat situ. Merenung ayah. Ada yang meninggal dengan merenung tu dah, mungkin tak boleh terima anak, tapi dia mengenang jugalah dia dulu orang Barat, dia tak main berat tu tak anak dah, dia biasa gitu dengan anak. Jadi itulah merenung. Itulah dia kata dia, kerana tak ada belok anak, akhirnya anak meletak di jabatan masyarakat dia. Duduk situ merenung. Tu banyak mati lepas pada merenung. Dia jadi, sebab itulah di England dia letak satu menteri ni jaga untuk jaga ni dia merenung.
Tapi kalau kita orang soleh dak dia. Tak mana-mana pun tak cukup masa dia berzikir, baca Quran. Nak kita letak mana-mana, duk ialah situ. Tak cukup masa ni. Kita baca Quran, kita berzikir, kita hafal Quran, kita baca buku. Nah. Tapi itulah, dia bukan. Walaupun orang Islam ramai tempat kita ni memang menghadapi penyakit murungan. Kemurungan, murung dah jadi murung, kemurungan itulah yang. Tapi negara Islam takkan nak letak dah, takkan nak letak menteri ni dah, tak sesuai dah. Kan nak ada satu menteri untuk jaga orang kemurungan. Nah. Tapi kalau di barat dah ada, dan di Jepun tahun ni dah mula dah. Di Jepun Ministry of Loneliness jaga. Tengok orang yang murung, apalagi zaman pandemik COVID ni lagilah. Allahu Akbar. Tapi kita orang Islam insya-Allah tak ada. Maksudnya masa kita penuh dengan solat Jumaat tu pun kita rasa sekejap subuh, zuhur dah. Sekejap asar dah. Maghrib dah. Isya. Allah cepatnya masa, ya Allah. Cepat masa. Kita nak baca, nak berzikir sikit, nak baca Quran, Allah cepat masa, ya Allah. Kadang-kadang kita buat kuliah di surau mana-mana, Allah siapa ada masa, Allah rasa macam cepat masa. Begitulah tuan-tuan. Mari kita nak di sini ialah kita nak dalam kita menuntut ilmu, kita nak kepada adab tu. Bila adab, samalah kita buat sesuatu kena adanya adab. Bila ada adab, berkat keberkatan. Dalam ilmu mula dengan kaedah. Hafal kaedah, dari kaedah tu masuk semua. Dan justru kata syair, kata puisi bahasa Arab, dia katakan, idza lam takun hafizan wa'iyan fajamuka lil kutub la yanfa, atahdur bil jahli fi majlis wa ilmuka fil kitab mustauda. Maksudnya, jika kamu tidak menghafal dan sedar, maka kamu kumpul buku tidak dimanfaati. Manakala kita belajar ilmu dan kita tak hafal, kita tak ingat betul-betul kaedah, kita tak hafal kaedah, tidaklah kamu maka kamu kumpul buku tidak manfaat, tak ada manfaat. Mana ilmu yang kita bawa buku, kilik buku besar-besar, mengapa tak? Zaman kita ni lainlah sikit dah. Zaman budak-budak dulu pondok-pondok dah. Kadang-kadang kita rauh pondok pukul 3 pagi, pakai duk mengapa? Dah hafal. Masya-Allah. Tapi jadi tok guru lah, masya-Allah. Orang Allah bagi ikut kehendak dia dah. Kehendak Allah, masya-Allah. Jadi tok guru. Daripada kecil dia beradab dengan guru, beradab. Masa belajar duduk tepi tok guru. Lepas tu pukul 3 pagi duk mengapa? Jadi tok guru pada tu. Allah, adab. Kerana dia beradab. Dan dia mengapa? Habis kaedah dia hafal kaedah. Kata Syekh Alawi ni, kalau kita tak mengapa kaedah, duk kumpul buku saja. Buku saja ya, di buku kita ya. Ni masya-Allah, kumpul buku tak faham. Mengapa tak faham pula. Duk kumpul buku gitu. Duklah almari takat gambar jelah. Bila ada majlis takat gambar, tak buku banyak. Tak jadi gitu. Masya-Allah. Tidakkah kamu hadir majlis dengan jahil? Ilmu-ilmu kamu berada dalam buku. Kita datang belajar dengan keadaan jahil. Tak tahu.
Tak tahu. Kita datang dalam majlis ilmu tu, kita tak tahu nak belajar apa, nak ustaz duk mengajar apa. Dalam hati kita nak balik, lambatnya nak balik makan. Dia kata, ilmu-ilmu kamu berada dalam buku. Ilmu duduk dalam buku saja ya, kalau macam tu. Nah, Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita datang nak belajar ni, kurang-kurang tahu, pelajaran apa kita nak belajar. Ustaz duk mengajar mengenai apa, dah tahu. Kalau kita datang lewat, tanya kawan, kita ni belajar apa. Kalau ada buku, kita ambil buku, menjadi tambatan kita. Kalau kita tak ada buku ni merata, meraya. Maklumlah dunia dah, tinggal macam-macam. Hati duk sini, itu hati duk sini pula. Orang duk sini hati, tak ke mana dah pergi. Ni rugi tuan-tuan, kita menuntut ilmu. Rugi. Sebab tu kita tahu apa yang ustaz duk mengajar. Kita tahu dan kita tengok tambatan kita dengan buku. Berkat, Masya Allah, berkat ilmu ustaz bagi Allah. Berkat. Kita boleh bawa kepada orang lain pula lepas tu. Kadang-kadang duduk kedai kopi, ustaz kata, ada dah buah dah. Ustaz kata kita ni kena bina di atas kaedah. Kita buat sesuatu, bina di atas kaedah dulu. Lepas tu yang lain tu senang. Itu menjadi modal. Pelajar tidak dapat tiada dari mengajar ilmu. Pelajar tidak dapat tiada dari mengajar ilmu. Seorang yang pelajar tu, dia kena mengajar. Paling-paling boleh bincang dengan isteri. Itulah yang saya katalah dulu, sebab fardu ain ni wajib mengajar. Kita mengajar isteri. Kalau tak boleh mengajar, kita bincang sedap. Maksudnya, bila kita bawa isteri, bila kita bawa isteri datang surau bersama, senang kita bincang. Dia pun faham, kita pun faham. Senang. Senang berbincang. Dan kita panggil, ada kemajuan. Hidup kita ada kemajuan. Ada benda baru. Kita datang dengar, isteri pun dengar. Tukar-tukar angin daripada duduk dalam rumah seumur, kesianlah juga isteri duduk dalam rumah. Padahal dia tak tahu, kata kesiannya perbuatan macam tu. Duduk dalam rumah, tak keluar belajar, duduk masak, tak jadi, tak menjadi. Bila tua, ada setengah sesapa putih dah rambut. Allah, tak ada. Tak pergi serapak sudah. Sampai mati. Ada. Suami tak ada ajar. Suami tak ada ajar, suami tak ada suruh. Allah ni sayang sungguh. Tapi kalau datang isteri pun belajar, kita pun belajar. Sedap, kita interaksi. Tu dia kata, pelajar tidak dapat tiada dari mengajar ilmu. Kena mengajar ilmu pelajar. Bila kita belajar, kewajipan kita kena mengajar. Itu memang tuan-tuan. Pelajar tidak dapat tiada dari mengajar ilmu. Bila belajar, kena mengajar. Bila kita mengajar, kita dah mengikut, kita dah mewarisi pusaka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pasti mengajar ramai, tak pasti mengajar orang. Anak isteri kita, anak-anak buah kita. Tu anak-anak buah kita malu dengan kita, sebab kita ada ayat, kita ada ilmu. Cakapan kita tu dia respect. Ayah ada buah berenah, tak berenah apa kita duk belajar. Itulah. Ni main belebel, tak ada non-stop, tak jadi. Tak ada belebel, tak ada koma. Entah cucu pun tak respect. Apalagi keberkatan. Baik tu kita pergi dengan ilmu. Pelajar tidak dapat tiada dari mengajar ilmu. Mengulang kaji malah mempunyai hemah.
Dia kena ada hemah belajar. Ni nak cerita zaman muda saya dulu. Teruk saya belajar dan saya takut. Saya belajar di Maghribi takut. Yusti Maghribi ni dia bagi dua tahun ya. Setahun 2 kali exam. Kalau kita tahun pertama tak lulus pusingan pertama, diberi pusingan kedua. Tak lulus pusingan kedua, tahun depan diberi lagi 2 pusingan. Kali pertama tak lulus, diberi pusingan terakhir, mana 2 tahun. Tak lulus lagi, dia dah cancel nama kita daripada universiti secara automatik, tak ada nama kita. Memang tu jadi takut bila takut baca buku. Sehari berapa jam tak tengok dengan buku je. Masa nak tidur katil tak buku setambung kat baca. Dulu tak pakai spek, pergi Maghribi je. Setahun, 2 tahun dah pakai spek dah. Kerana masuk gunung dengan buku sungguh-sungguh. Takut. Hemah belajar. Kita tengok orang yang tamat belajar, jadi hakim, jadi lawyer, tu semangat kita, semangat. Zaman pergi tu, tuan-tuan pernah dengar kalau di Kedah Syekh Faisal Syekh Faisal tu dia sedang duduk tahun 4. Saya pergi tu dia duduk tahun akhir. Lepas tu Datuk Yusof Majid tu dah buat master. Kedua tua tu balik jadi qadi. Jadi qadi jadi sekarang ni jadi pegawai agama Jadi pegawai agama. Memang masya-Allah. Kita tengok kawan-kawan yang belajar semangat. Tu belajar kena ada hemah. Dan kalau kita ni, zaman kita ni belajarlah. Kerana kalau kita kata belajar apa lagi, dah dapat kerja dah jadi pensyarah dah, apa lagi. Ataupun tua-tua ni belajar, kita kena ilmu. Belajar ni adalah ibadat hati. Yang saya nak cerita kat tuan-tuan, kita belajar ni, kita buat ibadat hati. Tapi kalau kita sembahyang tu ibadat anggota, maka ulama kata ibadat hati ni penting. Hati ni ilmu ni penting. Dan bila kita belajar, kita buat ibadat, sedap. Ini yang kita nak. Dan keazaman yang kuat, maka iaitu nama Allah yang maha besar. Maka itulah kita belajar, kita menyebut nama Allah. Mula-mula nak belajar, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Daud dia menulis buku dia, Muniyatul Musalli dia, kitab Musalli. Dia sebut, ku mulai risalah ini dengan nama Allah. Aku mulai menulis risalah ini dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Allah dulu dengan nama Allah. Inilah Allah. Itulah bila ustaz-ustaz nak mengajar, baca doa juga. Baca doa berapa kali sebut bismillah. Dalam duk mengajar pula selawat lagi. Nak berkat tu ilmu nak mengalir kepada kita tu. Allah. Tuan-tuan, besarnya ilmu tuan-tuan. Baik ada ilmu lah pada tak ada ilmu. Baik ada ilmu lah. Dan nak ada ilmu kena belajar tuan-tuan. Dia tak mari sendiri. Alhamdulillah, syukurlah kita ni. Saya syukur sangat. Masjid-masjid kita, surau-surau kita ada majlis ilmu. Allah, syukur sungguh. Lepas maghrib kalau pergi setiap masjid bersorak semua. Surau ada kuliah. Allah, Masya Allah, sungguh kita duduk dalam ilmu. Dalam bimbingan ilmu. Cuma hak tak nak tu tak ada arah. Buat kan? Nak tu tak ada arah.
Tak ada arah tu. Dia nampak semayang je. Dia tak nampak. Dia nampak ibadat anggota. Dia tak nampak ibadat hati. Dia tak nampak. Tak boleh nak buat. Nak buat macam mana? Nak bagi. Nah. Dia nampak situ. Kita ni ibadat hati ni penting, ilmu ni Allah. Dia tak nampak. Ada sengah tu tak belajar ilmu paksa dah. Rajin semayang. Semayang rajin, zuhur mari selalu. Asar ada selalu. Mari ada. Tapi dengan kuliah tak boleh. Lari selalu. Tak boleh dengar. Ada tak boleh dengar kuliah. Allah sayang sungguh. Sayang ya Allah. Ya Allah. Sayang sungguh. Sedangkan yang membimbing kita tu ilmu. Nak buat apa sekejap lagi. Tak kira lah nak interaksi dengan siapa. Kalau kita ada ilmu, ilmu bimbing kita. Nah, dia bimbing kita. Adab dengan orang, ilmu tu bimbing kita. Adab kita, nah, dengan anak-anak kita, bagaimana? Ya ada. Dengan ilmu, dia menyuluh kita ilmu. Sebab tu dia kata, ulama kata, ilmu ni yang jaga kita. Harta ni kita jaga harta. Tu kita jaga harta letih. Nah, jaga harta letih. Kereta tu kat lap. Tak. Siapa hujan sayang nak bawa datang ke surau kereta. Jaga harta sungguh. Tu jaga harta sungguh. Pasuh kereta tu kat lap molek. Nak bawa datang solat semayang tak boleh. Nak mari dengan motor, nak pakai payung tak boleh. Solat di rumah je lah. Hai, rugi ya Allah. Lepas tu tuan-tuan, kita kena pandai dengan dunia ni. Lepas tu lah carilah ilmu tuan-tuan. Cari, biarlah. Kita dengan ilmu ni tak boleh. Mana? Serius dan seria melazimi adalah antara adab kuat untuk memperoleh ilmu. Serius. Saya kata kat tuan-tuan, kena serius. Tunjuk kepada Allah. Nak lakar turun kat rumah tu, ya Allah. Nak mintalah, ya Allah, beri ilmu, ya Allah. Kena serius. Ustaz apa mengajar? Oh, ni Ustaz Razman mengajar Usuluddin ni. Okey. Kita tahu Ustaz. Kita tahu. Nah, bila kita datang, kita tahu dah dia berhenti kat mana, dia mula kat mana. Sedap ilmu tuan-tuan. Nah. Semalam dia selesai baqa, sifat kekal Allah. Hari ni dia mula pula mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia mula pula. Kita tahu. Itulah kena serius. Ni mari datang tak tahu ustaz apa, tak tahu buku pun tak bawa. Bila mari kat sila duduk situ, nyanda situ, tak tanya dah kawan, duk dengar dah. Dengar masuk tak masuk, masuk tak masuk. Tak jadi tuan-tuan. Kita tak ada ikhlas, kita tak serius. Kita tak serius dengan Allah. Kita tak tunjuk the show of seriousness. Kita tak tunjuk kemahuan kita nak pada ilmu tu. Tuhan kata mari lagu ni, bagaimana dapat ilmu tu dalam hati tu. Allah, bila lah ustaz ni lambatnya nak habis, nak balik makan nak balik makan. Kita tak nampak ilmu. Allah, tak ada arah. Kita tak nampak ilmu. Dia tak nampak ibadat anggota tu, sujud, rokok, dia tak nampak. Dia tak merasa kata ilmu ni ibadat. Ibadat hati tak nampak. Allah sayang. Lepas tu bila boleh solat, dia nak target, dia nak solat isyak. Target. Boleh solat isyak tak berdoa pun tak apa dah. Selalu tinggal.
Bila melepok boleh tahan weh. Tergeduk melepok kat kedai kopi. Sampai pukul 1 pagi boleh weh melepok. Ya Allah, ruginya ya Allah. Inilah. Dan sentiasa melazimi adalah antara adab kuat untuk memperoleh. Kena lazim, melazimi. Serius dan melazimi, lazim. Sambung dengan kita kali universiti. Dah di universiti, pelajar-pelajar yang melazimi lain. Dia serius sungguh. Kalau kita lewat sikit, dia telefon dah. Doktor, hari ni ada kelas dah doktor, 5 minit. Dia telefon dah. Lepas tu dia datang pula, duduk depan. Assignment kita kata 25. Dah 25 September semua hantar. Siap dah. Assignment dia siap dah. Masya Allah. Masya Allah sungguh. Melazimi. Dia serius. Bahan ni din list, dapat din list. Bila exam boleh din list dah. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itulah dia kata serius dan sentiasa melazimi. Ada setengah tu dapat din list bulan depan pakai pakaian kerja dah. Kata kerja dah. Ya, Yusah Tawar. Yusah Tawar kerja. Allah. Orang duk cari kerja susah-susah, dia mudah-mudah. Allah tahu nak kita belajar serius, melazimi lazim. Allah dapat insya-Allah. Siapa berusaha dapat. Ni tengok. Siapa berusaha dapat. Allah, saya tengok seorang tuan-tuan. Dia ni tak belajar agama. Dia tak belajar sekolah agama. Tak. Aliran biasa. Dia tak belajar di Maghribi. Tak belajar di Mesir. Tak. Tak belajar di London. Tak. Dia belajar di Yusah. Dia dulu, kalau aliran biasa, dia masuk Yusah. Dia buat syariah di Yusah. Dia masuk. Dia belajar cara luar biasa tuan-tuan. Dia mendekati pensyarah-pensyarah. Dia tak cakap Melayu, dia cakap Arab. Dia mendekati pensyarah-pensyarah, dia cakap Arab. Dia cakap. Di situlah. Bila dia hafal kaedah-kaedah, dia tulis kalimah-kalimah Arab. Lepas tu dia guna, dia cakap, praktis. Setiap ustaz tu bila jumpa dia, ustaz nak suka cakap Arab. Ustaz-ustaz yang kelulusan di Arab dan nak express bahasa tu, lama-lama tak ada guna bahasa, jumpa dengan dia lah, cakap Arab. Boleh dia. Allah boleh. Masya Allah, boleh bahasa Arab. Bukan setakat bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dia berjumpa dengan lecturer-lecturer yang balik daripada Amerika, balik daripada London, cakap Inggeris pula. Cakap Inggeris. Boleh cakap Inggeris. Dan penulisan dah ada. Dah dia dah belajar bahasa Inggeris. Penulisan. Dan juga dalam bahasa Arab, dia dah menulis bahasa Arab. Dia tinggal bahasa Melayu, dia tak cakap Melayu. Saya pun dengan dia cakap Arab. Allah tuan-tuan, boleh. Sehingga dia habis degree list. Degree dan list. Dia buat master. Ada satu subjek dia ambil dengan saya, Al-Ijtihad Mu'asir. Satu subjek nama Ijtihad Mu'asir. Dia buat dengan saya. Dia buat master. Masya Allah. Bila dia menulis tesis, saya tulis buat assignment. Dia tulis bahasa Inggeris. Masya Allah. Inggeris dia. Tengok Inggeris. Tengok Allah kata Aish, Masya Allah sungguh. Melayu boleh, Arab boleh, Inggeris boleh. Tak ada pergi luar negara. Masya Allah sungguh. Akhir tengah-tengah dia buat tesis tu, tengah dia menulis tesis master. Dia lulus dengan subjek saya, lulus. Dia kena menulis untuk dapatkan master. Dia menulis. Tengah-tengah dia menulis tu,
Yusah buka mengambil pensyarah. Menjadi pensyarah. Masuk dia. Masuk. Chancellor, Tan Sri Chancellor, Allah pujilah. Cakap Arab pun. Ramai yang interview Naib Chancellor Tan Sri tadi, timbalan dia, lecturer. Dia 12 orang juga nak tapis dia nak jadi pensyarah tu. 12 orang tapis. Luluh tuan-tuan, Masya Allah, sungguh luluh dia. Jadi pensyarah tuan-tuan. Masya Allah. Sekarang hidup mengajar dengan saya, murid saya jadi guru sama. Dia kata dulu, Ustaz, sekarang ni kawan lah pula nak. Jadi kawan dah lah. Tu tengok tuan-tuan. Dia nak serius, nak sungguh. Tapi banyak pelajar yang ala kadar, tak sungguh. Pelajar mari Kelantan, pelajar Kelantan, Kedah, ala kadar, tak sungguh. Boleh tapi lulu habis degree tapi tak jadi, tak ada keistimewaan, tak ada. Allah. Dia tadi bila jadi pensyarah, orang perempuan tawar diri nak dengan dia lah, perempuan sama-sama. Tawar diri. Orang perempuan dia tahu dia cantik, dia kaya dia tahu orang perempuan ni. Dia tahu dia lagi tawar diri dengan kahwin dah lah. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya siapa berusaha dapat. Usaha dapat. Memang dapat. Siapa banyak mengetuk pintu dapat masuk. Siapa rajin dia ketuk pintu boleh masuk. Boleh. Siapa rajin tanam pisang berangan dapat. Siapa orang jenis rajin. Tapi rumah pun ada ruang sikitnya tanam. Ada sikit. Saya tengok, ni saja nak bercakap dengan tuan-tuan. Kawan saya, kita duduk di KL, duduk di yang panggil rumah. Dia panggil rumah Widuri. Widuri ni rumah apartmen, rumah apartmen 8 tingkat. Di bawah adalah tanah sikit-sikit. Yang rajinnya tanam pisang hijau. Siapa majlis bandaran datang nak binasa pun, nak musnah sayang pisang ada semua pisang, nangko kelapa muda. Allah, orang rajin Habis itulah banyak mengetuk pintu dapat masuk. Orang yang rajin mencari ilmu dapat. Dan dengan kadar penempatan kamu akan dapat apa yang dicinta. Dengan kadar kepenatan, mana Allah menilai kepenatan kita. Kita penat tu dapat. Kalau tak penat, Tuhan bagi juga. Tapi cara tak penat lah dah. Dia tak ada penat. Macam penat, cuba belajar bersungguh. Masya Allah. Akan dapat apa yang dicintakan. Kena dengan penat, apa-apa pun Tuhan tak bagi saja ni. Datang bergolek ke? Ada juga datang bergolek, tapi nyokomai tak jadi. Tak ada. Kena penat kena penat, kena lelah. Allah. Kadang-kadang kita jumpa Cina. Dia kata anak dia teruk. Tak kira dia penat boleh buat bengkel, boleh buat ni. Lepas tu anak lah yang urus. Tapi anak ni kata tak ingat, dia kata. Kepenatan mak ayah ni, dia kata. Cina, ada seorang Cina duk berlebih, sedih dengan anak. Anak tak ingat ke dia kata nak berjaya bengkel besar ni, penat ayah dulu ni. Anak ni tak ingat, dia kata. Marah dia. Mana gitulah tuan-tuan, sebagai kesimpulan di pagi ni, apa yang kita dapat tu mengikut kepenatan kita, usaha kita. Tuhan tak bagi percuma.
Samalah dengan ilmu. Nah, banyak kita mengetuk, banyak kita usaha. Pelajar-pelajar Yusuf ada yang cari orang-orang alim. Belajar, menadak. Nah, oh ya kah dok. Dia belajar di Yusuf, lepas tu dia pergi cari orang-orang yang mengajar kita, yang menadah kita di rumah. Nah, menadah kita. Menadah kita. Begitulah. Barangkali cara Ustaz Azhar Idrus aku, Ustaz Azhar Idrus macam tu ya dia pun dulu dah. Cari ustaz. Dia bukan belajar universiti, cari ustaz dia belajar, belajar. Dengan kehendak Allah bagi. Nah, itulah tuan-tuan. Jadi sebagai kesimpulan di pagi ini, itulah tuan-tuan. Apa yang kita usaha, Allah bagi mengikut usaha kita. Nah. Dan Tuhan tak sia-sia. Nah, siapa usaha pasti dapat. Nah, pasti dapat. Dengan itu kita mengakhiri kuliah kita pagi ini dengan kita sama-sama baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.